Okey, kita masuk CU02, kompetensi unit 2, work activity yang keempat, iaitu pengenalan kepada elektrod semau. Okey, elektrod ni merupakan logam penambah dalam timpalan arka. Ianya disalut dengan bahan lakur yang mana campurannya terdiri daripada beberapa jenis bahan tertentu dan mempunyai pelbagai fungsi ketika kerja timpalan. Okey, ini kita tahu lah elektrod ni benda. Tahu. Tahu elektrod ni sebagai logam penambah untuk mengimpal. Logam penambah. Okey. Seterusnya, electrode specification. Untuk jual ini kita biasanya menggunakan dua sistem kod pengelasan elektrod bersalut bagi kerja-kerja timpalan arka biasa untuk kedili bertabur, iaitu dua kod yang biasa kita guna AWS American Welding Society dan juga ES British Standard. Biasanya kita guna AWS lah, tapi ada setengah banking timpalan dan setengah tempat kerja dia guna ES, tapi majoritinya guna AWS. AWS tu American Welding Society lah. Ya betul. Okey. Pasal? Mengikut sistem AWS ni, pengimpal akan dirujukkan oleh pengeluar dengan satu sistem simbol pengenalan seperti E6010, E7010, E8010 dan lain-lain lagi. Okey, setiap penandaan itu mempunyai maksud tertentu. Okey, itu bermaksudnya kimpalan arka ataupun mempunyai elektrod. Okey, 60 ialah kekuatan tegangan. Tegangan ialah tensile test. Okey, tensile strength. Kekuatan tegangan tensile strength. Okey, satu pula kedudukan dia. Kedudukan sini kalau kita tengok kat bawah ni, kotak ni, angka dia kalau satu untuk semua kedudukan, kalau dua untuk dan mendata, kalau tiga untuk mendata sahaja. Okey, kosong pula ciri khas elektrod. Okey, ciri khas ni kita akan tengok lagi, ada banyak ciri khas dia. Maksudnya kosong ni berkenaan ialah salutan dia, jenis-jenis salutan dia akan letak sini, kosong ke, satu ke, dua ke. Okey, ia mekanik kepala arka yang ni 60 ni kekuatan yang diukur dengan 60,000 PSI ataupun 60,000 kPa lah. Okey, seterusnya panah ni KPA benda sir. KPA KPTA. KPA lah, kilo pascal lah. Itu maksudnya dia simbol untuk kekuatan tegangan mampatan lah, kilo pascal, ataupun kat sini bagi PSI. Okey. Simbol dia, simbol bagi kekuatan dia tu. Okey, penghasilan elektrod. Okey, elektrod kimpalan arka pelindung semau adalah sejenis elektrod bersalut lakur yang habis digunakan. Okey, kenapa dia kata habis digunakan? Maksudnya bila welding satu elektrod ni, dia outlet dia sampai habis. Okey, so elektrod dia ada dua jenis, elektrod semau, elektrod guna habis. Elektrod ada satu lagi, elektrod tidak guna habis. Tidak guna habis tu kita guna untuk TIG lah. Okay, kalau yang semau ni kita guna elektrod habis digunakan. Mungkin kita welding sampailah habis elektrod tu. Okey, dan ia terdiri dari berbagai jenis bergantung pada jenis logam dan juga salutan elektrod dia. Okey, dia ada berbagai jenis salutan lah. So untuk mengimpal tengok pada jenis dia, elektrod sebab dia ada banyak. Okey, proses salutan. Okey, panjang elektrod biasanya di antara 230 mm hingga 460 mm. Okey, panjang ni. Okey, saiz elektrod disebut dengan nombor 12, 10, 8, 4. Okey, dia orang sebut dah. Elektrod nombor 12 tu, orang tu biasa tahu lah elektrod jenis ni. Maksudnya diameter pun kecil. Okey, 10, 8, 4. Okey, elektrod nombor 12 adalah diameter paling kecil. Okey, makin besar nombor, makin diameternya makin kecil.
makin kecil number kat sini, number dia maksudnya diameternya makin besar. Okay. Terdapat dua jenis proses salutan, iaitu penyempuritan juga menculuk. Okay. Saya penyempuritan tu apa benda? Penyempuritan ni proses salutan dia. Kalau menculuk penyempuritan ni ada proses dia. Boleh tengok dalam ni lah. Kalau search dalam Google akan ada beritahu lah. Proses untuk penghasilan elektrod tu. Salutan tu. Okey. Okey, jenis salutan. Okey, bahan campuran salutan elektrod terdiri dari beberapa bahan yang bergantung pada ciri penggunaan. Okay, di antara bahan campuran yang terdapat pada salutan ialah serbuk besi, oksida titanium, sodium silikon, magnesium, asbestos dan ferrous. Okey, maksudnya kat sini salutan dia tu terdiri daripada berbagai jenis lah. Jadi bila banyak jenis ni sepatutnya number ini adalah lain. Dan salutan tu yang akhir sekali tu, yang kod akhir sekali yang akhir tu, yang 6010. Okey, kosong tu maksudnya jenis salutan dia. Okey, salutan terbahagi kepada 3 jenis. Ada nipis, ada sederhana dan juga ada tebal. Okey. Jadi penggunaan dia untuk nipis mungkin kita guna untuk benda yang mudah ditimpa itu semua, ataupun timpalan yang tidak menggunakan timpalan yang nipis, besi yang nipis. Okey, ada pilihan. Okey. Fungsi salutan tu untuk menghasilkan gas pelindung. Okey, sebab itulah dalam penyimpalan menggunakan semau ni dia tak ada gas. Maksudnya dia tak ada gas yang khas. Kita tak guna gas silinder macam guna MIG ataupun TIG. Kalau TIG dengan MIG dia ada gas dia. TIG guna gas apa? Dia guna gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu untuk MIG. Oh, Betul. TIG macam mana? TIG guna gas argon. Argon ni kalau awak mati, dia motor dia, silinder dia tu warna biru. Dia warna biru. Kalau yang gas karbon dioksida ni motor dia macam warna cream gitu. Motor dia, silinder dia tu, tong gas dia warna cream. Yang tu beza dia. Kalau tengok perbezaan dia. Okey, kalau untuk semau ni memang dia tak ada gas khas lah, sebab dia hasilkan gas dia berdasarkan dari salutan tu. Salutan tu akan menghasilkan gas. Bila terbakar dia tu, dia akan keluar gas. Okey, fungsi salutan menghasilkan Sangga yang pecik-pecik tu rasa. sangga tu bukan yang kecil. Sangga tu yang warna hitam tu, yang kita kena Oh, yang kita kena ketuk tu. Itu sangga. Okey. Menstabilkan arka, maksudnya arka kita akan stabil lah. Kalau tak ada salutan tu, arka dia tak akan stabil lah. Dia akan jadi mudah pecik. Arka tak stabil, pecikan dia makin besar tu. Kalau nanti awak try. Nanti datang sini bulan 7 ke bulan 8 ke saya tak pasti lagi. Okay. Lepas tu awak boleh try main. Bukan try main lah, memang kena main lah pun. Boleh. Masuk terus buat projek. Okay. Wah. Seterusnya mengandungi campuran untuk ciri-ciri khusus pengguna. Okey, dia ada campuran dia lah. Salutan dia tu ada banyak jenis. Okey. Elektrod timpalan arka pelindung semau adalah sejenis elektrod bersalut yang habis digunakan. Okey, terdiri dari berbagai jenis bergantung pada jenis logam dan kandungan salutan elektrod. Okey, penjelasan dia. Okey, 3 jenis spesifikasi elektrod peduli lembut. Okey, dia ada AWS, T51, 37. Maksudnya ni spesifikasi kod dia lah ni. AWS ni kan anda punya ASTM. Okey. ASTM tu apa sah? ASTM ni American Society Technical Mechanical, Teknologi Mechanical.
Tak Amerika, Canada lah. Antara dua tu je lah. Amerika, Kanada. Kalau kat sini Amerika, Kanada dia ada banyak lagi. Macam British Standard tu ada juga. Ini biasa guna untuk keluri lembut lah ni. Keluri lembut biasanya kita guna yang ikut yang ni lah. Kalau kita tengok pada kotak elektrod tu biasanya kita guna yang ni. Okey, fungsi sangga. Sangga tu yang warna hitam tu yang kita bentuk tu. Okey, fungsi dia melindungi rumah daripada udara luar sepanjang penunjukan okey, maksudnya dengan ada benda yang tu dia dapat melindungi rumah kat dalam tu daripada udara luar sepanjang penunjukan berlaku. Okey, sebab bila kita wedding tu benda tu panas, dia mencair dan akan melakukan penunjukan. So, bila dah nampak sejuk tu, bila dah nampak betul-betul hitam, barulah kita ketuk. Kalau tak hitam lagi, maksudnya dia tengah macam warna bara api tu, tak boleh ketuk lagi. Kalau ketuk tu, mungkin dia akan efek pada rumah tu. Rumah tu mungkin akan jadi rosak ke, ataupun kualiti rendah ke apa semua. Okey. Okey, mengampunkan kotoran ke permukaan dari kawah leburan. Okey, maksudnya mengampunkan ni kalau tempat yang kita welding tu ada kotoran ataupun ada kotoran lah, ada kotoran, so dia akan mengampunkan, dia akan korek, dia akan mengampunkan benda tu, kotoran tu ke atas permukaan. Maksudnya akan daripada bawah tu dia akan korek, dia akan naik atas. Macam tu kotoran. Okey, mengawal bentuk komai supaya seragam. Okey, maksudnya seragam ni melambatkan kadar penunjukan bagi membaki sifat logam. Okey, yang ni betul lah ni, melambatkan kadar penunjukan. Okey, memberi perlindungan secara mekanikal kepada pemindahan logam dari elektrod ke logam asas. Okay. Jadi sangga ni hanya memberi perlindungan kepada komai itulah. Kalau tak ada sangga tu, maksudnya akan jadi efek kepada komai tu. Tempat kipanan kita tu mungkin efek jadi rosak, kualiti pun akan jadi teruk. Okay, sifat elektrod E6010. Okey, sesuai pada semua kedudukan mengipan. Kenapa? Sebabnya dekat sini, kalau kita tengok kat satu ni untuk semua kedudukan satu. Okey, arus terus ketutupan berbalik. Okey. Direct current ketutupan berbalik. Okey, penusukan dalaman. Okey, maksudnya bila wedding kita kaki dalam lah. Penusukan dari dalam. Penutupan amat sifat untuk penukar rata dan tegak. Okey, penutupan amat sifat untuk penukar rata dan juga tegak. Boleh. E6013 sesuai pada semua kedudukan, sesuai pada arus terus DC dan arus ulalik. Boleh dua-dua, AC dan DC pun boleh. Percikan dia arkas sedikit sebabnya jenis salutannya jenis lain. Kalau kita tengok 3 ni kosong lain, 3 lain. Okey, sesuai menyimpan logam nipis. Maksudnya logam macam buat grill, kita guna 6013 lah. Wedding grill tadi kita buat tingkap apa semua tu. Okey, salutannya sederhana, tak banyak. Sebab tu dia untuk logam yang nipis sahaja. Okey, E7016. Okey, untuk wedding ni kita akan guna E7016 dengan E7018 sahaja. Kita akan guna yang ni untuk wedding 1G apa semua tu. GG tu untuk kita guna E7019, E7018. Okey, dia dikenali sebagai low hydrogen. Kalau E706 low hydrogen, harus terus ketutupan berbalik, direct current dan juga AC. Sesuai untuk semua kedudukan sebab sini satu. Sangga yang dihasilkan nipis. Okey, penusukan dalaman. Okey, E716 biasanya kita guna untuk bagi penetration. So kalau untuk larian pertama penetration, kita akan guna E7016. Okey.
Okay, untuk darjah seterusnya hot pass sampailah ke catering, kita akan guna E7018. Okey. Sesuai pada semua kedudukan mengimpal, sepatnya satu juga sini. Harus terus ketuban berbalik ke PTB dan harus terus antara percikan angka sedikit. Okey, percikan dia tak banyak. Semua kedudukan boleh guna penusukan sedikit, maksudnya dia tak dalam sangat lah. Welding tu dia tak makan dalam. Kalau ini dia makan dalam. Dekat dagang atau masuk dalam. Dalam dua jalan banyak sangat tempat satu dagang ni. Okey, jenis elektrod. Elektrod terbahagi kepada 3 jenis. Iaitu cepat membeku, cepat mengisi dan juga cepat membeku dan mengisi. Dua-dua ada. Okey, ni bahagian elektrod. Okey. Daripada ujung sini pangkal ni sampai ke sini biasanya 15 mm hinggalah 40 mm. Ni saiz dia. Antara 15 hinggalah 40. Daripada hujung sini mana sampailah ke sini. Okey, pangkal dia ni pangkal. Tempat pangkal ni tempat ni tempat kita kepitnya elektrod. Okey, dawai teras. Salutan. Okey, ni dawai teras, ni salutan. Okey. Okey, yang ni gambaran untuk kerja welding. Okey, power supply maksudnya sambung dekat clamp. Electrode holder. Electrode holder akan pegang electrode ni. Okey. Ni coating salutan. Ni weld pool. Weld pool ni adalah leburan kawah dia. Okey, leburan dia. Ni solidified weld. Maksudnya yang besi tu dia dah mencair kat sini. Besi daripada elektrod ni. Yang kita panggil tadi dawai teras. Dawai teras mencair jadilah benda ni. Solidified slag. Salutan akan terjadinya tercair, yang akan jadi cair akan jadi slag layer ni. Okey. Salutan juga menghasilkan protecting gas. Menghasilkan gas pelindung. Okey, yang ni arka. Okey, faham yang ni? Okey, kod pada elektrod. Okey, kalau sini yang digit yang kosong ni. Ini macam saya tengok tadi, E elektrod 60 ni tensile dia dalam KSI satu position. Okey, ini kosong, type coating and current. Okey, type of coating dia. Kalau sini digit 0, 1, 2 sampai 8. Okey, dia ada jenis dia, high sululose sodium, high sululose potassium, titania, sodium apa semua ni. Okey. Ini orang just tahu je, tak perlu hafal. Just tahu je bahawa 0 tu untuk jenis salutan dia, tak perlu nak hafal 1 tu sululose potassium, 2 tu high titania, itu tak perlu. Sir, saya dah datang balik. Patutlah senyap tu tiba senyap pada ni. Mak call saya, mak call. Okey. Ni solidified weld ni terhasilnya daripada mana? Macam mana? Solidified weld. Yang ni yang warna merah ni saya tunjuk ni. Yang tu dia dalam besi ni saya ada 3 layer tau. Okey. Lepas tu yang tengah-tengah yang kena. Yang elektrod ni, yang dawai teras ni. Dawai teras ni dia cair akan jadikan solidified weld. Slag layer ni terhasil daripada salutan ni. Okay, salutan ni menghasilkan slag layer dan juga menghasilkan protective gas. Okey, faham kan? Ni. Faham. Kalau kosong ni berkenaan dengan salutan dia. Okey, 0, 1, 2, 3 ni 8 ni salutan dia. High sululose sodium lah, high sululose potassium lah, apa semua banyak di sini. Hidrogen. Bagi ni untuk awak semua tak payah hafal sangat lah. Just tahu je bahawa kosong ni adalah untuk jenis-jenis salutan dia. Okey, penjagaan atau pengawalan elektrod. Okey. Elektrod di dalam proses kepelarakan semau mempunyai salutan. Salutan ini sangat sensitif ke arah kelembapan. Bila elektrod lembab ni susah untuk buat kerja.
masih kena angka pun susah kalau elektrod lembab. Okey, kelembapan ini akan mempengaruhi mutu sesuatu hasil kepala yang dilakukan. Okey, kalau elektrod lembab, arka susah nak terhasil. Bila terhasilnya arka, dia akan menyebabkan kerosakan mutu kepala tu. Okey, mutu kepala tu tak lawak, cantik. Okey, oleh itu terdapat kaedah pengawalan solatkan elektrod bagi mengelakkan darah disaliti kelembapan. Okey, ada kaedah dia. Okey. Okey, Cara kaedah dia. Okey, penjagaan atau pengelolaan elektrod mestilah diambil semasa penyimpanan dan pengendalian untuk mengelakkan kelembapan menyertai pada solatkan elektrod. Untuk mengelakkan ini berlaku kaedah pengelolaan adalah seperti berikut. Okey, penyimpanan. Elektrod perlu disimpan untuk keadaan suhu yang betul bagi mengelak kelembapan yang akan disimpan. Kaedah yang diterapkan disimpan pada tahap suhu biasanya dapat mengelakkan kelembapan udara. Okey, maksudnya elektrod ni tidak boleh terletak pada tempat yang lembab dan tempat yang kering. Kalau tempat yang lembab tu elektrod akan jadi lembab dan jadi macam basah macam tu. Bila elektrod tu jadi menyebabkan mutu kepala tak jadi, arka bersusah hidup. Okey, pemanasan semula, redrying. Okey, pemanasan elektrod adalah untuk membuang kelembapan pada saluran elektrod. Berikut adalah merupakan jenis elektrod sama ada boleh dipanaskan semula atau tidak. Okey, elektrod low hidrogen. Okey. Okey, elektrod low hidrogen ni ialah elektrod apa? E7016 dengan E7018 tu dia perlu dipanaskan. Okey, sebelum nak start welding, kalau guna elektrod E716 dengan E718 kena letak dalam dulu oven. oven mana boleh je meletup kan. Apa meletupnya? Elektrod apa? Meletup kan saya. Elektrod letak dalam oven meletup je kan. Elektrod mana meletup? Bukannya ada apa? Tabak ke apa? Tak ada. Okey. So dia panas je lah. Yang untuk kita panaskan tu untuk apa? Untuk membuang lembapan tu. Kita panaskan dulu lah. Untuk awak ready 1G lagi, 1G, 2G apa semua tu kena panaskan terlebih dahulu. Lebih kurang dalam 12 minit 2 jam tu lah. Dalam sangat 15 minit, setengah jam macam tu je. Kita masuk ke bengkel, panaskan. Lagi dah panas, okey boleh start. Ready. Dah panas saya nak pegang ke? Panas pegang dengan glove lah sebab so pakai dengan glove lah. Glove yang untuk welding tu lah. So memang glove tu memang korang akan pakai sepanjang masa. Bila dah start welding tu nak welding memang korang akan pakai lah benda tu. Glove tu. Okay, acid rotan stainless electrode. Okay, ni electrode untuk stainless steel. Stainless steel pun ada electrode juga. So kalau ada yang tak ada mesin TIG, boleh guna mesin sebau juga, tapi kena guna elektrod jenis stainless steel lah. Okey. Okey, akan mengakibatkan kelangan pada kepalan jika tidak simpan dengan kaedah yang betul. Okey. Memang kalau IC rotan ni kena letak dalam oven juga, kena panaskan dulu. Kalau tak letak dalam oven, maksudnya kita welding dengan elektrod tu tak panas, dia akan menyebabkan kelangan, korositi. Jadi kepala kita tak ada betul lah. Senang nak patah. Bila kelangan ni senang nak patah, elektrod kepala kita tu besi tu senang nak patah. Okey, mild steel rotan electrode tidak perlu dipanaskan semula jika hendak digunakan. Okey, mild steel ni tak perlu dipanaskan. Okay, sululose electrode tidak boleh dipanaskan. Okey, sululose electrode ni macam electrode yang biasa. Yang 013 tu tak payah. Okey. Syarat untuk pemanasan semula elektrod. Gunakan suhu yang telah ditetapkan pada setiap jenis elektrod. Jangan susun elektrod lebih dari 4 timdalan pada baking oven. Jangan memanaskan elektrod yang telah dipanaskan sebanyak 3 kali. Okey. Syarat dia lah. Bising sangat tu. Akak JPG lawa saya.
Okey, gunakan suhu yang telah ditetapkan. Okey. Okey, dalam elektrod tu dia ada jenis suhu dia. Suhu dia dipanaskan berapa dia dah bagi tahu dalam setiap elektrod tu. So masa beli tu akan ada kat kotak tu, dia kat kotak tu ada bagi tahu suhu untuk panaskan elektrod ni berapa. So tetapkan suhu berdasarkan elektrod tu. Okey. Pengawalan elektrod. Okey, ini elektrod baking oven. Oh, itu. Okey. Ada ke Zai? Ada. Kat MCS ada? Ada lah, awak tak nampak ke? Ada Tak. kat tengah tu. Kat tepi, kat dinding. Kat tepi dinding. Ada. Tak ingat. Masuk je pintu tu ada terus nampak oven. Okey. Faham. Elektrod baking oven digunakan secara meluas di dalam industri kimpalan. Okey, memang lah kita guna yang ni, jenis ni. Elektrod baking oven berfungsi untuk memanaskan elektrod sebelum penyimpal melakukan kerja kimpalan. Ini bertujuan untuk menghindarkan lembapan yang terdapat pada elektrod. Okay, lembapan pada elektrod boleh mengakibatkan kecacatan pada hasil kimpalan yang telah dilakukan. Okey. So, oven yang biasa korang guna, korang akan nampak kejap lagi dia masa kerja ke apa semua jenis oven ni lah. Oven untuk bakar elektrod, bukannya oven yang korang bakar biskut tu, kek tu bukan lah. Ni oven ini. Okey, spesifikasi baking oven berkapasiti ada yang 50, ada 100, ada 200 dan ada 1000. Penggunaan secara heavy duty. Okey, julat suhu hampir 550 degree Celsius, input voltage 440 volt, 3 fasa dan juga 220 volt. Alternatif current. Okey. Dan juga ada juga electro holding oven. Yang ni pun ada juga dekat MCS. Dekat tepi tu. Yang berwarna merah. Kalau korang nampak lah. Kalau korang perasan. Okay. Holding oven digunakan sebagai penyimpanan sementara. Okay. Ianya digunakan ketika baking oven dan tempat menyimpan mempunyai jarak yang jauh. Holding oven digunakan untuk mengekalkan suhu pada elektrod dan melindungi dari sabetan elektrod dari saliti menyebabkan kekempalan. Okey. Holding oven ni biasanya kita guna untuk kalau tempat mengimpal kita tu jauh daripada baking oven. So kita akan guna sama ni lah. Allah. Holding oven. Mampus. Ha? Pergi ke mana? Kat sana. Kat line sana, depan Pusaka Rakyat lah. Tak ada. Okay, bang ikut sini. Okay, belakang. Bang satu line. Yes. Okey. Jangan lebih pada yang lain ni Jangan lebih. Okey. Okey, faham dah holding oven. So oven ni ada dua jenis. Wah. Oven ni juga holding oven. Okey, kita amat masalah. Duit Okey, dah habis dah untuk tajuk ni habis. Sir, saya kena saman sir. Ha? Saya kena saman sir. Sama pula.